Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, baik, insya-Allah hari ini kita akan teruskan untuk bab 7 koordinat di mana kita akan fokus kepada 7.1.2 iaitu rumus jarak di antara dua titik pada satah. Okey, jadi untuk memulakan kelas pada hari ini, saya minta kamu bersedia dengan buku teks dan juga buku tulis untuk catat nota ataupun buat tulis latihan nanti kita buat nanti bersama-sama dalam topik pada kali ini. Okey, jadi tolong sediakan buku teks. Okey, baik. Kita tengok pada muka surat 125 di mana rumus jarak di antara dua titik pada satah, di mana kita akan fokus pada hari ini iaitu berkaitan dengan menerbitkan rumus di antara dua titik pada satah kartes. Benda apa satah kartes ni? Benda ni kita dah pelajari pada kelas sebelum ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak maklumkan kepada kamu untuk topik kali ini kita agak sedikit panjang kerana saya akan menghuraikan beberapa bahagian tentang rumus dan kaedah penggunaannya dengan lebih detail ataupun lebih terperinci . Jadi saya harap kamu sabar dengan video yang sedikit panjang dan tonton kalau kamu rasa tak larat, tonton start, rehat start, tengok balik. Okey kita teruskan. Okey, dalam muka surat tu kita ambil yang jadual yang dia bagi tu, iaitu dia bagi koordinat yang sama dan jarak. Jadi di sini kalau situasi dia bagi jarak antara titik A dan titik B, titik C, titik D, dua titik ni, maka dia akan tengok dulu yang pertama, sekali rumus tu yang pertama dia akan tengok dulu koordinat tu ada tak koordinat yang sama. Macam di sini, situasi sini Okey, untuk situasi ni kita kena faham ni dulu. Okey. Bila dia bagi koordinat titik A, titik B. Okey, jadi kita kena faham yang mana X, yang mana Y. Okey jadi di sini pun ada X, di sini pun ada Y. Di sini pun ada X, di sini pun ada Y. Okey, jadi pertama sekali kita kena ketahui dulu tempat kedudukan X dan juga tempat kedudukan paksi Y. Sebab kalau kamu silap letak paksi X dan paksi Y, confirm jawapan kamu akan salah dan juga salah dari teknik Memang jawapan kamu akan kadang-kadang dapat jawapan tapi jawapan kamu salah teknik dan mungkin salah terus. Okey, jadi tolong fokus di mana dalam situasi ni dua ni adalah nilai X. Okey, dan juga satu ni adalah nilai Y. Sama juga yang sebelah sini, dua ni adalah X dan sebelah sini adalah Y. Cuma yang membezakan antara A dan B ni, kita akan tengok yang mana satu X1, yang mana satu X2, yang mana Y1, yang mana satu Y2. Okey, itu nanti kita akan pelajari Okey, dalam situasi ni, situasi 21 dan juga 24 ni, koordinat yang dia kata sama ni adalah koordinat X. Kenapa X? Iaitu kamu tengok di sini nilai 2 di sini, X ni, sini pun X dia tetap 2. Jadi yang tak sama di sini adalah nilai Y. Jadi yang sama tu yang kata koordinat yang sama adalah koordinat X sebab tu dia ambil jarak dia ambil 4 tolak 1. Maknanya dia ambil Y2 ni tolak Y1. Yang ni akan jadi Y2, yang ni akan jadi Y1. Jadi Y2 tolak Y1 Okey, jadi itu dia punya konsep. Jadi 4 tolak 1 kita akan dapat 3 unit. Okey, untuk soalan yang kedua di situasi ini negatif 1, 3 dan juga 7, 3. Kita tengok sini yang mana sama adalah nilai Y koordinat paksi Y. Okey, paksi Y dia sama. Sebab sini 3, di sini pun 3. Okey, jadi untuk situasi ini kita kena ambil nilai yang ni. Di sini X1, sini X. Okey di sini X1, sini X2. Jadi X2 tolak X1. Okey, X2 tolak X1 jadi nilai dia kita boleh ambil sini iaitu 7 tolak negatif 1. Okey, maka kita akan dapat sini negatif darab negatif dapat positif, 7 tambah 1 dapat 8. Okey, kita akan dapat 8 unit. Okey, untuk situasi ni pula E, paksi yang sama adalah paksi X. Okey X yang sama. Okey, bila sama X kita ambil hanya nilai Y. Ini Y2. Paksi X dah sama. Okey, jadi kita ambil nilai Y. Y2 adalah negatif 5 tolak. Okey, 5. Kita akan dapat negatif 10
Tapi dalam situasi ini kita ambil 10 atau 10 unit 10 unit. Okey, dalam situasi ini kita ambil 10 unit. Okey, seterusnya untuk yang GH tu paksi yang sama adalah paksi Y. Okey, bila Y sama paksi Y. Jadi kita ambil 1 tolak ambil tolak negatif 7. Jadi kita akan dapat negatif darab negatif dapat positif. Jadi 1 tambah 7 dapat 8. Jadi 8 unit. Ni untuk situasi kalau koordinat dia sama koordinat dia sama. Jadi kita jangan keliru lah. Macam mana tu dalam buku tu dia ada bagi juga tu ringkasan di situ kalau sama macam ni Okay, kalau sama macam ni itu maksud dia kalau paksi X ni kalau dia melintang ni maksud dia mengufuk ni maksud dia paksi X dia samakah paksi Y dia sama. Sini dia kena tengok paksi Y dia sama. Sebab apa di sini Y. Kamu tengoklah Y. Nilai A ni kalau di sini 2, di sini berapa? Tak 2 lah, sama juga. Sebab di sini B ni pun dia main satu line, satu garisan yang lurus. Dia akan bertembung di sini. Maka dia akan dapat tu lah. Kalau di sini 2, sini pun 2 lah. Mungkin berbeza adalah X. Sebab tu kita tak tahu X tu. Jadi kita hanya perlu tandakan yang depan ni X1, yang B ni X2 lah untuk situasi ni. Dan seterusnya, kalau dia berada di paksi X pula yang sama. Ni paksi X. X ni kalau 3, sini pun ataskan kan jadi 3 juga lah. Yang beza hanya Y lah. Sebab dia berada 2 jarak yang berbeza. Jadi di bawah ni, C ni dikira sebagai X1, D ni sebagai X apa? X1 juga. Tapi yang kita nak tolak adalah Y lah. Ni adalah Y1 dan Y2. Jadi dia tengoklah Y2 tolak Y1. Jadi dia ambil di atas tolak di bawah. Jadi C tolak D tu. Okey, dapat CD jarak CD. Jadi Y2 tolak Y1 macam itulah dia ambil dalam situasi tu Okey, jadi untuk soalan berkaitan dengan koordinat yang sama ni kita hanya perlu cari yang mana yang sama, tak payah kira, kita kira yang tak sama sahaja Okey, selesai untuk part yang pertama. Okey, seterusnya muka surat yang sama lagi tu kita tengok lagi. Okey, kita tengok formula dia. Okey, formula yang dia bagi yang kedua iaitu dia bagi rumus. Rumus ni ia berkaitan dengan teorem Pythagoras lah. Kalau kita tengok sini, memang kita nampak sini adalah kita buat punca kuasa ni dan ada kuasa 2 di dalam ni, maksudnya teorem Pythagoras. Kita cari nilai garisan yang lebih panjang lah. Kalau situasi ni lebih panjang hipotenus. Okey. Untuk situasi ni kita boleh rujuk pada kaedah nombor 1. Kaedah nombor 1 ni kalau kamu tengok dia tengok dia bagi situasi garisan A ke B. Maka kita boleh buat garisan satu lagi iaitu C titik C. Dia menggunakan sudut tegak 90 darjah. Jadi kita kiralah unit daripada sini ke sini 4 unit. Okey, sini ke sini 6 unit. Jadi kita hanya perlu cari adalah A ke B, hipotenus. Jadi kita guna kaedah ni lah. Maksud dia 4 ni kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Dan bila dapat nilai itu kita punca kuasa 2 kerana dia akan dapat 7.21 unit lah untuk situasi garisan. Kalau dia melibatkan dia bagi nilai sisi dia. Nilai sisi dia tak bagi titik ni, nilai titik dia bagi nilai sisi. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua. Okey, sekiranya dia bagi titik. Dia bagi titik ni, dia bagi titik ni. Dia suruh kita cari jarak dia. Kita tak perlulah guna untuk teorem Pythagoras yang untuk yang ni, yang sisi ni. Tak perlu, kita hanya gunakan nilai koordinat titik yang telah diberikan. Cuma ni kita kena tanda lah. Kalau A ni dan depan ni adalah X1, depan ni adalah Y1. B ni X2 dan Y2 lah untuk situasi kaedah nombor 2. Yang lain semua sama ya, semua sama. Cuma bedanya kita kena tahu yang mana X1, yang mana X2 dan Y1 dan Y2. Titik mana yang dikatakan Y2, titik mana yang dikatakan Y1. Okey, selesai untuk kaedah nombor 2. Kita boleh guna kaedah ni untuk situasi kalau dia bagi titik, dia tak bagi nilai sisi. Okey, selesai untuk kaedah nombor 2. Okey, seterusnya kita akan tengok dia punya
Jom cuba. Yang ni menarik nah. Kalau kamu faham betul, benda ni senang je. Tengok soalan pun dah tahu nak buat macam mana. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Dia bagi A tu lah. Okey, soalan ni soalan nombor 2 lah. Baru ni kita dah buat nombor 1, ni kita buat soalan nombor 2. Kita hitung jarak A ke B ni. Macam tadi. Kalau dia bagi jarak macam ni, dia bagi sisi, dia bagi sisi ni. Sisi ni kita kena cari jarak sini. Maksud dia kita kena guna kaedah yang pertama lah. Di mana kaedah pertama tu dia guna kaedah macam ni lah. Maksud dia kita kena letak satu nilai di sini lah. Di sini kita letak sini sebagai C lah. Jadi kita ambil jarak tu lah. AB sama dengan AC. AC ni tambah dengan CB. Jadi macam ni lah dia akan dapat bentuk dia. Okey, jadi dalam situasi ni kita guna kaedah teorem Pythagoras yang kaedah 1. Okey, kita tulis balik. AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2 lah, ikut soalan tu. Dan kita gunakan tu dah, gantikan nilai tu AC ni. AC ni nilai dia adalah 2 kuasa 2 kan dia tambah 4 kuasa 2. Maka kita dah dapat jawapan dia tu. Kita hilangkan kuasa 2 kat AB ni dengan puncakan dia balik. Punca dia kita tekan kalkulator macam biasalah. Punca kuasa 2 buat kurungan jangan lupa buat kurungan, sebab biasanya kalau kalkulator dia kena buat kurungan, tekan 2 kuasa 2 tutup kurungan, dia tutup kurungan tulis okey nah. Buat kurungan 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tutup kurungan, tekan sama dengan. Maka kita akan dapat nilai dia adalah 4.47 cm. 4.47 cm untuk soalan A. Okey, jadi saya harap boleh faham lah untuk kaedah yang pertama, gunakan kaedah teorem Pythagoras. Okey, untuk soalan yang seterusnya ni, soalan B nah. Soalan B pun sama juga. Okey, dia gunakan kaedah teorem Pythagoras, kaedah yang pertama. Okey, jadi situasi ni kita hanya gantikan nilai tu. AC tu adalah 600 cm, tapi kita ambil 600 ya, tulis 2 kuasa 2 tambah dengan 1200 kuasa 2 dan hilangkan kuasa 2 di sini dengan kita puncakan dia. Maka kita akan dapatlah, tekan kalkulator, buat kurungan, tekan 600 kuasa 2 tambah 1200 kuasa 2 tutup kurungan, tekan sama dengan, kita akan dapat inilah nilai ni 1341.64 cm. Panjang untuk A B nah, panjang AB. Okey, seterusnya soalan yang C. Okey, untuk soalan C ni dia kena guna kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua ni maksud dia kaedah yang menggunakan teruslah formula ni. Formula yang dia bagi ni. Kita kena kenal dia tu di mana kedudukan titik A dan titik B ni berapa koordinat dia. Kalau titik A ni kita tengok balik di sini berapa. Kita kena baca mula dengan X baru Y nah. Sama juga dengan B, kita baca X dulu baru Y. Okey, kita tengok titik yang dia bagi. Titik A. Titik A ni kenapa negatif 2 1? Saya tengok sini lah. Kita bilang sini adalah titik A. Maka negatif 2 lah, berada di selari dengan negatif 2. Okey, kenapa 1? Dia selari dengan 1. Maka koordinat dia adalah negatif 2 1 untuk titik A, dan titik B adalah 10 4. Ni. Baca dulu 10 dan naik ke atas ni berapa? 4. Okey, di 4 sini 10. Maka kita akan dapat 10 4 untuk titik B. Dan senanglah kalau dia bagi koordinat ni, kita gunakan kaedah nombor 2 lah. Jadi kaedah nombor 2 kita hanya masukkan balik nilai tu dalam ni lah. Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, di sini kita kena faham satu benda lagi. Iaitu di sini kena faham, di sini adalah X 1, sini X 2, sini Y1, sini Y2 lah. Jadi sebab tu kita kena guna formula ni bagi betul, jangan silap. Bila kita betul senang lah. Y2 tolak Y1 maksudnya 4 tolak 1. Sini X2 tolak X1, 10 tolak negatif 2 lah, kuasa 2 tu jangan lupa. Kurungan ni jangan lupa buat lah, saya tak siap ni. Kamu tekan kalkulator, tekan punca, tekan kurungan pertama, tekan kurungan kedua, buka kurungan ni, tekan 10 tolak, buka kurungan, negatif 2, tutup kurungan, kuasa 2 tambah, buka kurungan balik, 4 tolak 1, tutup kurungan, kuasa 2, tutup lagi sekali, tekan sama dengan. Maka kita akan dapat nilai dia adalah
12.37 unit. Pasal apa kita pakai unit sini, iaitu sebab dia dalam situasi ni dia tak bagi dalam cm, dia bagi dalam kotak-kotak unit lah. Jadi kita pakai unit lah. Nilai dia adalah unit untuk soalan C. Dan seterusnya kita akan tengok soalan-soalan yang terakhir untuk hari ini lah. Okey, soalan terakhir ni iaitu soalan D. Soalan D pun sama. Guna kaedah yang kedua. Okey, kaedah kedua kita cari titik dulu. Titik A tu berapa? 4, negatif 4, 4. Negatif 4, 4. Maka kita akan dapat sini lah. Nilai dia adalah negatif 4, 4. Okey, titik B kita akan dapat 5, negatif 3. 5, negatif 3. Gunakan X dulu baru Y. Okey, dan seterusnya macam biasalah kita masukkan nilai tu balik. Yang mana X1, X2 tu masuk balik, susun balik elok-elok. Maka ikut tekan yang saya buat ni dan tekan sama dengan, kita akan dapat dalam kalkulator 11.4 unit untuk garisan A ke B. Nilai dia adalah 11.4 unit. Okey, jadi selesai untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya harap dengan video yang sedikit panjang ni, saya harap kamu boleh ulang, stop ulang tengok. Kalau kamu rasa panjang sangat, stop, tengok balik, salin dulu, dan seterusnya selesaikan tugasan kita ni, iaitu jom cuba 7.1 soalan nombor 2. Dan jangan lupa nak isi kehadiran yang saya bagi dalam grup kelas tu, dan pastikan tugasan kamu ni jangan bertangguh lah, sebab kita akan banyak lagi topik untuk kita kejar. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.